Indahnya kehidupan kita. Di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang telah dibentuk oleh perpaduan. Perpaduan adalah kekuatan kita. Perpaduan wujud kerana persefahaman yang tulus dan ikhlas. Hanya masa yang dapat membentuk persefahaman ini, dan kita telah melaluinya bersama. Ini haruslah ditanamkan kepada generasi masa hadapan. Jangan kusutkan tali persefahaman dan perpaduan yang erat ini. Ini adalah keunikan negara kita. Ini adalah contoh terbaik negara kita. Ini adalah kehidupan di Malaysia yang aman, maju dan progresif. Persefahaman untuk perpaduan adalah pilihan yang terbaik. Arus perpaduan yang tenang ini, janganlah kita mengubah haluannya. Bekalkanlah untuk generasi masa hadapan menikmatinya seperti kita menikmatinya sekarang ini. Assalamualaikum kepada semua. Nama saya Nur Azidah binti Muhammad Sharif dan saya akan menerangkan tentang pengenalan pembentukan bangsa idaman terlebih dahulu. Pembinaan negara bangsa merupakan matlamat utama sesebuah negara dan boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara, pentadbiran serta penduduknya. Negara bangsa telah dikenal pasti sebagai bangsa idaman yang diimpikan oleh sesebuah negara melalui konsep satu bangsa dan satu identiti. Istilah negara bangsa menandakan bahawa negara dan bangsa sebagai elemen yang sama. Konsep ini dinamakan sebagai bangsa idaman, iaitu sebuah harapan, sebuah idaman dan impian dalam mencapai perpaduan antara kaum. Menurut Syamsul Amri Baharudin, hasrat mewujudkan bangsa idaman di Malaysia telah tercetus sejak sebelum merdeka lagi. Sebuah negara yang unik kerana rakyatnya terdiri pada pelbagai kaum. Antara kaum utama yang menghuni di negara Malaysia adalah kaum Melayu, Cina dan India dan sebagainya. Namun di sebalik keunikan kaum yang ada di negara Malaysia, terselit satu isu perkauman yang semakin membimbangkan. Isu mengenai perkauman sudah tidak asing lagi kerana sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan lagi, masalah ini telah wujud. Hal ini kerana pembezaan budaya dan adat dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini menyebabkan perpaduan sukar dicapai. Antara isu permasalahan yang menghalang perpaduan antara kaum ialah perkelasan kaum atau pengasingan sukan mengikut jenis kaum. Contohnya isu yang telah berlaku di sebuah sekolah menengah Batu Pahat di mana tular satu surat di mana pelajar Katan 1 mestilah mendaftar kurikulum mengikut jenis kaum, iaitu hanya boleh mendaftar satu sukan sahaja dan beberapa sukan hanya ditawarkan untuk kaum tertentu, misalnya sukan bola sepak untuk pelajar lelaki Melayu, sukan bola kerajaan untuk pelajar lelaki dan perempuan Cina sahaja. Ini ratanya menimbulkan pandangan yang negatif terhadap isu ini kerana boleh menyebabkan masyarakat berpecah belah. Selain itu, isu mempersendakan budaya dan adat kaum lain di mana tidak menghormati dan memperlekehkan adat dan budaya kaum lain. Ini dapat dilihat melalui satu isu mengenai perhinaan budaya kaum lain yang mendapat kecaman dan reaksi pelbagai pihak, di mana Rizal Ibrahim melakukan penghinaan terhadap kaum Iban di Sarawak kerana telah mempersendakan pakaian tradisional masyarakat Iban yang dipanggil ngepang oleh masyarakat Iban. Ianya meringkus perasaan kaum Iban kerana kaum Iban amat menghormati ngepang yang biasanya digunakan pada majlis-majlis rasmi. Di samping itu, isu permasalahan di mana kemeriahan sambutan perayaan dalam kalangan bangsa Malaysia kian luntur kerana kurangnya semangat perpaduan. Seperti kita sedia maklum, sambutan perayaan pelbagai kaum ini dapat mengeratkan hubungan di samping dapat mengeratkan perpaduan antara kaum. Jika diimbas kembali, kemeriahan sambutan perayaan pada zaman dahulu lebih meriah dibandingkan sambutan perayaan pada zaman kini kerana ketika zaman dahulu, sambutan perayaan disuntik dengan elemen perpaduan. Akhir sekali, isu permasalahan lain adalah isu penggunaan bahasa Melayu yang semakin dipinggirkan kerana wujudnya sekolah vernakula yang menerapkan bahasa imbunan sehingga memberi kesan kepada penggunaan bahasa kebahasaan. Ini menyebabkan sesetengah orang pada kaum lain di Malaysia, khususnya kaum Cina, India, tidak begitu fasih menggunakan bahasa Melayu, ditambah dengan masalah pengamal bahasa Melayu dalam kalangan Bumi Putera hanya mengandungi 60% sahaja, dan yang lebih parah sebahagian daripada Bumi Putera tidak mengamalkan bahasa Melayu dan lebih mengutamakan bahasa Inggeris dalam pertuturan di rumah atau di luar. Objektif yang pertama untuk kajian ini adalah mengenal pasti faktor yang menyebabkan isu perkauman timbul dalam kalangan masyarakat. Berdasarkan Pusat Rujukan Persuratan Melayu, istilah faktor ialah sesuatu unsur ataupun sebab yang membuahkan hasil. Ini menunjukkan bahawa faktor amatlah memainkan peranan dalam isu ini, terutama persekitaran dalam kalangan masyarakat. Jika persekitaran mereka dikelilingi oleh pemikiran masyarakat yang negatif,
Hal ini akan menyebabkan mereka juga terlibat dalam pemikiran yang negatif. Namun, jika mereka cenderung untuk mengaplikasikan inisiatif oleh pihak berkuasa atau pihak kerajaan dan dengan usaha individu bagi mencapai matlamat negara bangsa yang telah lama Malaysia usahakan sejak tahun 1995. Selain daripada itu, kehilangan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat juga memainkan peranan besar dalam faktor yang menghalang pembinaan negara bangsa. Walaupun inisiatif telah dibuat oleh pihak kerajaan, masih berlaku isu perkauman antarabangsa kerana ia kurang dihayati oleh rakyat sendiri. Ini bermaksud rakyat kurang memahami apa konteks sebenar semangat patriotisme tersebut. Objektif yang kedua untuk kertas kajian ini adalah untuk menghuraikan kesan isu atau permasalahan kaum terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Setelah menganalisis data mengenai faktor isu perkauman yang menyukarkan pembinaan negara bangsa dalam kalangan masyarakat, kesan-kesannya dapat dihuraikan dalam kertas kerja ini. Seperti yang diketahui oleh pihak umum, isu perkauman agak sukar untuk diselesaikan dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana setiap kaum ingin hak mereka tersendiri dari segi bantuan kerajaan, bantuan pelajaran dan terutama sekali hak bumi putera. Hal ini terjadi kerana masyarakat mahukan hak istimewa tersebut dibahagikan secara adil kepada semua yang bergelar rakyat Malaysia. Contohnya, isu Suruhanjaya Red merekomendasikan penyusunan semula perkara 153 Perlembagaan Malaysia untuk menstabilkan ketidakseimbangan ekonomi. Akibat daripada konflik sebegini, isu perkauman dalam kalangan pelajar bermula daripada hak keistimewaan yang telah diberikan telah disalahguna seperti kes buli kerana mereka merasakan darjat mereka lebih tinggi seiring dengan hak yang diperolehi. Assalamualaikum, saya Nur Aina Balkis binti Muhammad Kamal dan saya akan membentangkan tentang perbincangan kajian. Pertama sekali berkenaan dengan latar belakang negara bangsa. Negara bangsa merupakan satu konsep yang terkenal di seluruh dunia dan persefahaman tentang konsep tersebut adalah berbeza dari setiap perspektif. Pada asasnya, negara dan bangsa merupakan dua konsep yang berbeza, manakala konsep negara bangsa adalah perkembangan dua konsep tersebut yang telah kemudian digabungkan menjadi satu konsep. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, negara merupakan sesuatu kawasan yang dihuni oleh satu komuniti dan kesemua mereka diperintah oleh satu kerajaan. Bangsa pula merujuk kepada komuniti yang mempunyai identiti budaya, fahaman, kepercayaan, agama dan bahasa mereka yang tersendiri. Dengan berasaskan kedua-dua maksud konsep tersebut, negara bangsa kemudian telah difahami sebagai komuniti idaman yang ingin dicapai oleh semua negara. Hal ini adalah kerana konsep negara bangsa adalah satu konsep yang patut diterapkan di dalam setiap negara demi kemajuan komuniti serta ianya juga mampu memupuk keamanan dalam sesebuah negara itu. Walau bagaimanapun, negara bangsa di Eropah mempunyai perspektif ataupun pemahaman yang berbeza. Di Eropah, negara bangsa adalah penggunaan konsep real politik dalam membina negara baru. Konsep ini telah diperkenalkan daripada kesedaran orang Eropah mengenai hak rakyat, kerajaan berperlembagaan dan kerajaan moden. Assalamualaikum, saya Sabrina Malkis dan saya akan menyambung mengenai contoh-contoh negara bangsa. Seperti yang semua sedia maklum, negara-negara bangsa mempunyai penduduk yang mempunyai persefahaman yang sama dari segi bahasa, tradisi dan mempunyai hak untuk menggubal undang-undang sendiri. Dan ini dapat dilihat pada negara Jepun. Negara Jepun mempunyai penduduk berbangsa Jepun di mana sifat negara bangsa ini dapat dilihat melalui simbol kebangsaan mereka iaitu benderanya sendiri atau dikenali sebagai Hinomaru. Hinomaru digunakan sebagai bendera kebangsaan kerana penduduk Jepun mempunyai kepercayaan bahawa simbol merah yang melambangkan matahari itu membantu dalam memberi perlindungan dan tuah. Hinomaru juga wajib berada di setiap kapal Jepun sebagai simbol dan lambang tuah. Dengan simbol inilah mereka telah berjaya menerapkan identiti negara mereka dalam setiap bidang kehidupan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang menjejaskan perpaduan antara kaum di Malaysia. Yang pertamanya, sekolah tidak mengambil berat akan isu perkauman. Hal ini kerana pihak sekolah tidak cakna tentang perkara yang berlaku di sekolah selepas berakhirnya waktu persekolahan. Aktiviti selepas persekolahan adalah aktiviti co-curriculum yang akan dijalankan selama 2 hingga 3 jam sebagai aktiviti tambahan yang wajib dihadiri oleh semua pelajar kerana mempunyai merit yang sangat besar. Disebabkan aktiviti co-curriculum dijalankan selepas tamat waktu persekolahan, ramai pendidik dan staf ingin pulang dan hanya segelintir guru sahaja yang akan mengawasi aktiviti co-curriculum pelajar. Oleh itu, ini menyebabkan sesetengah kelab dan persatuan akan dipegang oleh para pelajar senior untuk membantu menyelesaikan aktiviti co-curriculum. Disebabkan ini, wujudnya sifat mengawal dan perkelasan kawan mengikut kehendak mereka.
Sebagai contoh, Kelab Bahasa Melayu ataupun Persatuan Kelab Bahasa Melayu kebanyakannya dimonopoli oleh bangsa Melayu dan kurangnya promosi tentang kelab bagi menarik bangsa yang lain untuk memasuki kelab tersebut. Sesetengah pelajar juga berpuak dan hanya mengikuti sesuatu kelab itu jika rakan mereka menyertainya. Ini menyebabkan pergaulan antara satu kaum dengan satu kaum yang lain menjadi terhad. Selain itu, terdapat kajian daripada Azwan Wamin pada tahun 2015 yang dituju kepada guru di sekolah dan kajian ini mendapati kebanyakan guru menganggap aktiviti co-curriculum sebagai aktiviti yang membebankan mereka. Hal ini kerana mereka kurang minat dalam menjalankan tugas tersebut di mana menampakkan kualiti seseorang guru itu dalam komited atau tidak dalam menjalankan kerjanya. Nur Rashid dan Hamzah 2014 juga mengatakan disebabkan mereka merasa terlalu beban, ini menyebabkan mereka memupuk sikap sambil lewa dalam sesuatu kerja dan suka mengelak di mana boleh menyebabkan murid yang mengendalikan aktiviti co-curriculum itu sendiri ataupun tiada aktiviti dijalankan. Faktor yang terakhir adalah kurangnya aktiviti luar bilik darjah. Aktiviti luar bilik darjah sangat penting dalam memupuk perpaduan dalam kalangan remaja kerana di luar bilik darjah, mereka dapat menambahkan hubungan persahabatan dengan lebih erat melalui aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah. Aktiviti co-curriculum sahaja tidak mencukupi untuk memupuk perpaduan antara kaum di sekolah menengah atau sekolah rendah kerana sesetengah sekolah mempunyai jumlah sebilangan kaum yang sedikit dan ini menjadikan tidak seimbang dalam pergaulan antara kaum dan bangsa. Oleh itu, sekolah haruslah menjalankan aktiviti tambahan dengan meluaskan lagi pengetahuan para pelajar mengenai kaum dan ini dapat dilihat melalui Kem Muhibbah. Tambahan pula, aktiviti luar bilik darjah dianggap membahayakan keselamatan pelajar oleh segelintir ibu bapa. Hal ini kerana aktiviti luar bilik darjah selalunya dilakukan di luar kawasan persekolahan dan memerlukan pelajar pergi ke suatu tempat yang lain untuk menjalankan aktiviti. Ibu bapa risau akan keselamatan anak mereka kerana anak mereka akan dijaga oleh pihak luar dan hanya beberapa guru sekolah yang akan mengiring dan membimbing untuk memantau pelajar. Disebabkan ini, pelajar tidak akan terdedah dengan pergaulan berbeza kaum dan hanya selesa mengenal kaum sendiri kerana tiada pendedahan yang meluas kerana perspektif mereka terhadap kaum lain telah didoktrin oleh ibu bapa mereka sejak kecil lagi. Sekian daripada saya. Seterusnya, merujuk kepada isu permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan tajuk bangsa idaman dan perbentukan negara bangsa, salah satu kesan yang boleh dijangka akan terjadi adalah isu perkauman di kalangan pelajar dari usia muda. Pada masa kini, banyak isu perkauman yang berlaku di antara remaja, terutamanya di sekolah. Sebagai contoh, isu kepada kes di mana sebuah sekolah telah menghadkan untuk hanya pelajar berbangsa Cina sahaja yang boleh menyertai sukan bola keranjang dan hanya pelajar berbangsa Melayu yang layak menyertai sukan bola sepak. Hal ini dapat menjerumus pelajar-pelajar ke arah isu perkauman. Tindakan tidak wajar yang dilaksanakan oleh pihak sekolah tersebut boleh menyebabkan pelajar tidak merasakan bahawa adanya kepentingan untuk bergaul dengan pelajar yang berlainan bangsa dan agama. Hal yang demikian boleh menyebabkan isu perkauman yang serius seperti kes buli di sekolah yang mengundang bahaya dan kesan negatif kepada pelajar-pelajar. Kesan ini akan berterusan sehingga umur mereka meningkat sekiranya mereka telah dibiasakan sejak dari usia muda untuk mengasingkan diri mengikut kategori bangsa dan agama. Hal ini boleh menyebabkan isu perpecahan kaum yang boleh mengakibatkan terjejasnya keamanan negara. Kesan yang kedua adalah hilangnya perpaduan antara kaum. Kewujudan semangat perpaduan dapat membentuk masyarakat yang harmoni, sejahtera serta memupuk rasa cinta rakyat kepada negara. Sebagai bukti, dalam Islam juga telah mengajar kita untuk hidup bersatu padu walaupun dengan individu yang bukan Islam. Ini adalah kerana telah menjadi satu tanggungjawab untuk kita menjaga hubungan silaturahim sesama rakyat walaupun berlainan bangsa dan agama. Isu perpecahan rakyat juga boleh memberi kesan kepada kemeriahan hari perayaan yang disambut oleh semua bangsa yang menetap di Malaysia. Sekiranya rakyat tidak bersatu padu, rasa hormat dalam individu tersebut akan hilang. Daripada isu yang disebutkan, bukan sahaja ianya mengurangkan kemeriahan hari-hari perayaan di negara kita, malahan ianya juga boleh menyebabkan terjadinya isu yang lebih besar lagi. Sebagai contoh, sesebuah kaum itu tidak menunjukkan sikap hormat terhadap kaum yang sedang menyambut hari perayaan mereka. Hal ini telah menyebabkan rusuhan kaum. Isu yang sedemikian bukan sahaja boleh menghilangkan kesejahteraan rakyat berbeza kaum untuk hidup dalam satu negara yang sama, malahan ianya juga boleh memberi kesan buruk kepada keamanan negara, isu politik dan sebagainya. Seterusnya adalah cadangan dan penyelesaian. Antara cadangan yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan ialah memperluaskan program atau kempen semangat patriotism secara besar-besaran di dalam jiwa belia. Sebagai contoh,
Mengadakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia secara besar-besaran dan lebih efektif pada tiap tahun menerusi pendidikan sekolah dan belia di seluruh Malaysia. Dengan itu, semua belia boleh menggayakan pakaian kebangsaan sambil mengibarkan bendera jala gemilang supaya mereka lebih bersemangat dan akan wujudnya sifat cinta negara yang lebih mendalam dan akan tersemat di jiwa mereka hingga akhir hayat. Aktiviti-aktiviti yang mengisi kempen Hari Kebangsaan akan menyerlahkan kepribadian masyarakat Malaysia. Elemen kedua yang boleh diguna pakai ialah sistem pendidikan, iaitu guru dan rakan sebaya sebagai ejen sosialisasi. Sistem pendidikan juga boleh memainkan peranan yang efektif untuk menjamin keamanan sesebuah negara yang mempunyai pelbagai golongan etnik dan kaum. Peranan guru penting dalam memupuk interaksi antara pelajar dengan kaum lain di sekolah. Sebagai contoh, guru perlu menghindari perasaan seperti mempunyai tanggapan negatif terhadap kaum-kaum yang tertentu. Hal ini kerana guru yang mempamerkan nilai negatif dalam melaksanakan pengajaran di sekolah juga berupaya menjejaskan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar maupun dalam kalangan guru lain di sekolah. Seterusnya, rakan sebaya juga memainkan peranan yang penting untuk mewujudkan persefahaman yang baik dengan rakan-rakan berlainan bangsa. Akhir kata, negara bangsa dilihat sebagai bangsa idaman yang diimpikan oleh sesebuah negara melalui konsep satu bangsa dan satu identiti. Setiap masyarakat haruslah berganding bahu untuk mewujudkan perpaduan kaum yang baik. Sebagai masyarakat yang hidup bersatu padu, janganlah kita bersikap agresif ataupun bak kata pepatah bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing.